لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ikhwatal iman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan taufik hidayahnya untuk berkumpul di Masjid Khair ini untuk bersama-sama kita membincangkan dan bermuzakarah tentang perkara yang sangat-sangat penting bagi kita, iaitu tentang perkara salat 6. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan taufik hidayah untuk hadir dalam majlis ini insya-Allah. Sebelum kita mulakan, saya ingin membuat sedikit ralat tentang minggu lepas. Saya sebenarnya datangkan sebuah hadis Nabi SAW apabila saya membincangkan tentang penulis kitab ini. Beliau adalah penulis kitab yang masyhur, iaitu kitab Hisnul Muslim, perisai seorang Muslim. Jadi sebenarnya saya nak datangkan faedah daripada perkara itu. Saya nak menukilkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba fulanan nada Jibril, inni uhibbu fulanan, fa'ahabbahu Jibril, fanada ila ahli sama. Inna Allah yuhibbu fulanan, fa'ahabbuhu, hatta yuda'a qabula fil ard. Sehingga Allah SWT, Nabi SAW bersabda berkenaan dengan hadis ini, sesungguhnya Allah SWT sekira menyayangi seorang hamba, Allah SWT akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai seseorang fulan. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lepas Jibril mencintainya, Jibril pun memanggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka cintailah kamu semua akannya. Maka penduduk langit semua mencintainya. Sehingga dalam hadis tersebut mengatakan hatta yuda'a qabulu fil ard. Sehinggalah dia diletakkan penerimaan di muka bumi. Jadi kita lihat, sekiranya Allah SWT sayang seseorang, maka Allah SWT akan menyuruh hamba-hambanya, pertama sekali adalah malaikat-malaikatnya, untuk mencintai fulan tersebut. Maka Jibril pun menjalankan tugasnya, meneriak kepada penduduk langit supaya mencintai orang tertentu ini. Maka setelah Jibril mencintainya dan menyuruh penduduk langit semua supaya mencintai orang ini, sehinggalah orang ini akan diterima di permukaan bumi. Maka ulama mengatakan bahawa diterima oleh penduduk bumi ini, dia akan dapat penerimaan daripada semua perbuatan-perbuatannya, termasuk amalan-amalan yang dilakukan. Amalan-amalan yang dilakukan boleh berupa macam-macam. Jadi kita berkenaan dengan penulis ini, beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat dikenal pasti oleh seluruh masyarakat dunia, dan masyarakat dunia mengambil faedah daripada bukunya itu. Mereka mengambil faedah daripada bukunya itu. Mereka mengambil faedah daripada surah hadis-hadis yang dia terangkan tentang bagaimana kalau kita bangun pagi, baca apa dan sebagainya. Semua tahap kehidupan kita dapat membacanya. Dan ini adalah saham pada penulis tadi. Jadi kita tahu bahawa berkenaan dengan perkara ini, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang kita lakukan, semua amalan-amalan yang kita lakukan ini kita tujukan kepada Allah untuk mendapatkan keredaannya. Jadi macam mana pun apa yang kita lakukan, perbuatan kita, amalan-amalan dan sebagainya,
kita harus pastikan bahawa semuanya kita lakukan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Jadi dengan itu, kita digolongkan dalam golongan mereka-mereka yang Allah cintai, sehingga Allah SWT menabalkan kepada kita penerimaan bagi kita, amalan kita, perbuatan kita dan sebagainya di permukaan bumi ini. Jadi kita harus, pertama, segala yang kita lakukan di muka bumi ini, kita hendakkan daripada Allah penerimaannya. Kerana kalau seseorang dalam melakukan sesuatu perkara di dunia ini, dia dapat penerimaan, maka dia akan beruntung. Kerana satu hadis, satu asar daripada sahabat, daripada Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sekiranya aku mengetahui 2 rakaat aku diterima oleh Allah, aku dah senang hati. Kerana Allah SWT berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahawasanya Allah SWT menerima daripada amalan, daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa, takut kepada Allah adalah dia, kalau sesuatu apa yang dilakukan kerana Allah, dia hendak mendapatkan keredaan Allah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi kita haruslah jadikan setiap perbuatan kita berdasarkan daripada hadis ini, insyaAllah. Jadi hadis tadi ini adalah sangat penting. Saya sebenarnya minggu lepas hendak menyebutkannya kerana saya terlupa. Jadi saya datangkannya pada hari ini. 6. Sebelum saya mulakan, saya inginkan semua bekerjasama untuk kita masukkan ke dalam grup kami. Kami telah buat satu grup, Friday Class Salatul Mu'min Al-Khair. Jadi kalau boleh semua, kalau ada app, memasukkan app Telegram dalam handphonenya, maka bolehlah masukkan. Dan ini adalah link yang awak boleh semua masuk. Link ini insyaAllah berkenaan dengan link ini, awak pencet link ini, terus awak masuk ke dalam grup insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manala. Hukum salat. Salat diwajibkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama. Ijma' umat. Mana ijma' ulama ummah ini? Bagi setiap Muslim baligh dan berakal, kecuali bagi haid, wanita haid dan nifas. Dalil berdasarkan Al-Quran adalah firman Allah SWT. Ini telah kita bagi juga. Sudah Belum Dah belum? Dah. Oleh kerana dah, kita lompat. Atau kita baca cepat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan Allah juga berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun dalil sunnah adalah pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika dia mengutusnya ke negeri Yaman. Nabi SAW bersabda kepada dia, wa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Dan ajarkanlah mereka bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka untuk solat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Nabi juga SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam dibangunkan atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. 6. Dan Nabi juga telah bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Ada 5 solat yang telah Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Siapa yang menunaikannya, tidak mengabaikannya dengan sikap menyenyakannya, kedudukannya, maka Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam syurga. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fardunya solat sangat banyak. Adapun dalil ijma' umat Islam telah sepakat akan wajibnya solat dalam sehari semalam. Solat tidak diwajibkan kepada wanita haid dan nifas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita itu haid, wanita tidak solat dan puasa? Jadi hadis ini menunjukkan bahawa wanita kalau dalam keadaan datangnya haid, datangnya penghalang untuk dia berpuasa dan solat, maka dia tidak berpuasa dan solat. Jadi tak bolehlah ada orang mencela mereka. Kerana ini adalah ketentuan Allah SWT. Allah SWT yang telah menentukan wanita ini mendapat haid. Sebab itu Nabi SAW semasa menerangkan tentang wanita itu kekurangan akal dan juga agamanya, Nabi berdalilkan ini. Bukankah wanita sekiranya haid, wanita itu tidak berpuasa? Tidak mahu dia haid, wanita itu tidak solat dan juga tidak berpuasa. Dari hadis ini menunjukkan bahawa kekurangan daripada sudut Allah SWT menjadikan wanita itu adalah dari sudut itu. Dan di sini bukan adalah dalil bagi kita bahawa kita selaku dijadikan misalnya orang lelaki, perlu kita bersyukur pada Allah SWT dan perlulah kita melaksanakan tugas kita. Jangan kita mengabaikan solat yang telah Allah SWT fardukan ke atas diri kita. 6. Kedudukan solat dalam Islam. Solat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Berikut ini adalah bukti besarnya kedudukan solat. Solat adalah tiang agama. Agama tidak dapat berdiri tegak tanpa solat. Nabi SAW bersabda, sebuah hadis, Ra'sul amri al-Islam, amuduha as-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihad, rawahu Tirmidzi wa hassanahu Albani. Pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Sedangkan puncaknya adalah jihad. Jika tiangnya runtuh, maka runtuhlah bangunan yang ada di atasnya. Kedua, amal manusia yang paling pertama dihisap di hari akhirat, di kiamat, dan menjadi standar baik buruk amalnya yang lain. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in salahat saluhal lahu sairu amalihi. Wa in fasudat sairu amalihi." Rawahu Tabrani wa sahahahu Albani. Yang paling pertama dihisap pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruhnya.
baiklah seluruh amalannya. Sedangkan jika solatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Dalam riwayat lain, yang paling pertama ditanya oleh seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia akan selamat. Dan jika rosak, maka rugilah dia. Dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah solatnya. Jika dia menyempurnakannya, maka akan dicatat sempurna. Namun jika dia tidak menyempurnakannya, Allah berkata kepada malaikatnya, lihatlah apakah kalian dapatkan pada diri hambaku perbuatan-perbuatan sunnah yang menyempurnakan kewajipannya. Kemudian setelah itu ditanya tentang zakatnya. Kemudian amal ibadahnya lainnya akan diambil berdasarkan hal itu. Jadi pertama sekali yang akan dihisab adalah solatnya. Jadi kita haruslah mengambil berat tentang solat kita. Dan dengan kita mengambil berat tentang solat ini, kita haruslah mengambil berat tentang menjaga pelaksanaan solat ini dilaksanakan dengan betul. Sebab itu kita akan belajar buku ini kerana kita akan melalui fasa-fasa yang perlu kita perhatikan dalam solat, insyaAllah. Ketiga, yang paling pertama hilang dari agama. Kerana solat ini adalah perkara yang pertama akan hilang dari agama ini. Jika telah hilang sesuatu yang paling akhir, maka tidak lagi ada sesuatu pun yang tersisa darinya. Dari Abu Umamah secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, la tunfadanna ural islami urwatan fakullaman qadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Buhul Islam akan terurai satu persatu demi satu. Setiap kali terlepas satu buhul, orang-orang bergantungan dengan buhul berikutnya. Buhul yang pertama lepas adalah hukum. Sedangkan yang terakhir adalah salat. Yang dimaksudkan hukum adalah pelaksanaan hukum Islam dalam dunia. Maka yang pertama akan hilang hukum. Lalu Nabi SAW sadar, sedangkan yang terakhirnya adalah salat. Di salat adalah perkara yang terakhir yang akan hilang. Dalam riwayat lain disebutkan, yang paling pertama diangkat dari manusia adalah amanah. Dan yang paling akhir tersisa adalah salat. Betapa banyak orang melakukan salat, namun tidak ada kebaikan padanya. Jadi kita lihat, perkara yang pertama adalah amanah. Amanah akan hilang. Dalam hadis ini mengatakan amanah. Hadis yang lain mengatakan hukum. Jadi perlulah kita berhati-hati kerana perkara yang akan hilang daripada kita yang terakhir sekali adalah solat. Banyak orang yang solat tapi dia tidak dapat apa-apa kerana solatnya tidak dilaksanakan secara sempurna, secara yang telah Allah SWT perintahkan kepada kita. Kita masuk pada yang keempat. Wasiat Nabi wasiat terakhir yang Rasulullah SAW berikan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, wasiat terakhir Rasulullah SAW, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Salat dan budak-budak kalian dan hamba-hamba. Budak-budak ni maknanya hamba-hamba yang dimiliki oleh orang yang beriman. Mungkin bukan waktunya kita mungkin tak faham apa maksud hamba. Kerana kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa kita akan sampai tahap yang kita lihat akan ada seperti mana Nabi SAW sadar bahawa seorang
wanita akan melahirkan hambanya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa hambanya dari sudut erti makna asalnya hambanya, ataupun makna yang lebih lain yang lebih kita boleh ambil faedah, kita seorang ibu melahirkan anaknya seolah-olah dia ni anak yang dilahirkan itu sebagai tuan kepada hamba. Jadi maknanya dia kurang ajar dengan mak dia sampai melakukan perkara-perkara yang tak selayaknya dilakukan oleh seorang anak. Itu salah satu daripada penafsiran hadis tadi. Jadi Ummu Salamah berkata bahawa yang wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Solat dan apa yang kamu memiliki, mana daripada hamba-hamba saya. Bahkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bergemuruh, nampak keluar di lisannya ketika menyebutkan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Allah memuji orang yang menunaikannya serta memerintahkan keluarganya kepadanya. Jadi kita tahu bahawa kita sebagai seorang bapa, seorang yang ketua rumah tangga, perlu memastikan bahawa anak-anak kita semua melaksanakan perintah ni, perintah solat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا." Allah SWT berfirman dalam surah Maryam, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk solat, untuk sembahyang dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Jadi melaksanakan perintah untuk ahli keluarga, melaksanakan solat dan zakat, itu adalah melaksanakan kewajipan yang Allah perintahkan. Dan dengan pelaksanaan ini, Allah SWT akan reda dengan orang yang melaksanakan. Jadi perbuatan Nabi Ismail AS, perbuatannya itu memerintah keluarganya untuk solat dan zakat, itu adalah perbuatan yang dimuliakan, dan Allah SWT menceritakan dan memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Keenam, Allah mengecam orang yang melalaikannya dan malas menunaikannya. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dengan mereka meninggalkan salat dan mengikut hawa nafsu, maka mereka akan meninggalkan pula akan solat, dan mereka akan dekat kepada kesesatan. Jadi seorang yang meninggalkan solat dikecam. Perbuatannya tidak terpuji. Bukanlah perbuatan yang terpuji. Bahkan perbuatannya perbuatan yang terkeji, hina. Kerana menyebabkan orang dia, ahli keluarganya, sesat, dekat pada kesesatan. Allah SWT juga berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia.
Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tidaklah mereka mengingati Allah melainkan sedikit sekali. 6. Jadi orang-orang yang melakukan solat ada terselit, tersemat dalam hatinya untuk menunjukkan pada orang ramai. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa mereka-mereka yang melakukan demikian, mereka sebenarnya berdiri untuk lakukan salat, tapi mereka tidak mengingati Allah. Kerana tujuan salatnya sebenarnya adalah untuk mengingati Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatimu, mengingatiku. Jadi Allah suruh kita salat untuk apa? Untuk kita mengingati Allah. Apabila kita lakukan demikian, dengan mengelakkan daripada melakukan untuk mendapat pujian-pujian manusia, maka kita akan dapati solat kita ini akan menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah SWT larang. 6. Ketujuh adalah rukun Islam yang paling agung dan pilar utama setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling agung dan pilar dan rukun yang utama setelah syahadatain. Yang pertama kita tahu syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua adalah mendirikan salat. Jadi mendirikan salat ini adalah rukun yang kedua yang paling agung setelah syahadatain. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Islam dibangunkan atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Jadi kelima-lima rukun ini adalah perkara yang paling penting yang setiap Muslim harus melaksanakannya. Yang ke-8, Allah mewajibkannya tanpa perantara, iaitu pada malam Isra' dan Mi'raj di langit yang ke-7. Perintah Allah SWT datang kepada Nabi SAW dengan menjemput Nabi SAW untuk menerimanya daripadanya. Perintah salat. Nabi naik ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima akan perintah salat. Jadi perintah salat adalah perintah yang teragung. Dan berkenaan dengan perintah yang teragung ini diturunkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada awalnya, yang ke-9 kita lihat, salat pada awalnya diwajibkan 50 waktu. Masya Allah. 50 waktu. Hal ini menunjukkan bahawa Allah menyenangi perbuatan salat. Kemudian Allah Azza wa Jalla meringankan kepada hamba-Nya hingga hanya 5 salat sehari semalam. Kalau 50, keadaan kita macam mana? 5 salat aja banyak lubang-lubang. Bagaimana kalau 50? Allah musta'an. Kemudian Allah Azza wa Jalla meringankan kepada hamba-Nya hingga hanya 5 salat sehari semalam. Namun nilainya sama dengan 50 waktu. Hal ini menunjukkan keagungan salat. Bagaimana Allah perintahkan yang pertama 50 waktu, dah diringankan pada 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu. Pelaksanaan seolah-olah kita lakukan 50 waktu. Jadi kita tahu bahawa kepentingan salat begitu besar sekali.
Ke-10, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan diri orang yang selamat, dia mengawali dengan salat dan mengakhirinya juga dengan salat. Hal ini menguatkan pentingnya salat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan orang yang beriman telah berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah SWT mulakan dengan salat berkenaan dengan kejayaan orang-orang yang beriman ini. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, sembahyangnya. Daripada ayat ini, Allah SWT mulakan dengan kejayaan untuk orang-orang yang beriman. Pertama, dalam apa? Dalam mereka melakukan solat dalam keadaan khusyuk. Lalu Allah SWT terangkan beberapa perkara orang-orang beriman lakukan. Dan di akhir ayat ini Allah kata, dan mereka-mereka yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Jadi sini Allah SWT menekankan lagi tentang solat. Jadi kepentingan begitu sangat penting kita katakan kerana Allah SWT menerangkan tentang kepentingannya. Haji bertanya berkenaan dengan kita bereaksi terhadap hadis ayat ini dibacakan bahawa sahabat membaca ayat tersebut. Doa yang tersebut adalah doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, bukan doanya apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi sahabat tadi bereaksi dengan ayat tadi. Allah SWT memerintahkan untuk kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu beliau bereaksi dengan ayat tersebut. Lalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi dia bereaksi dengan ayat tersebut dengan meminta kepada Allah supaya kekalkan iman, kekalkan hidayah yang Allah telah beri kepadanya. Dan itu banyak kita lihat daripada perbuatan-perbuatan salafus salihin. Kerana perbuatan salafus salihin, mereka kalau baca sebuah ayat yang ada istilahnya berkenaan dengan neraka, mereka minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minha, Allahumma ajirna minha dan sebagainya. Ya Allah jauhkan kami daripadanya. Dan kalau membaca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, mereka juga akan berdoa, ya Allahumma adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga. Jadi dengan perbuatan itu, doa-doa yang dilakukan selepas pembacaan ayat-ayat tertentu, maka perkara itu tidak ada masalah. Ya. Jadi perkara itu adalah perkara yang biasa kerap kali dilakukan oleh para salafus salihin untuk bereaksi terhadap ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita buka soalan untuk tengok adakah sekarang dah ada 44 orang masuk. Alhamdulillah. Okay, Abu Muhammad ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kita melafazkan doa meminta perlindungan dari neraka dan minta masuk syurga dan sebagainya ketika membaca Quran di dalam solat? Boleh. Tapi bahasa Arab. Minta dalam bahasa Arab. Misalnya kalau kita baca sesuatu berkenaan dengan neraka misalnya, kita doa, Allahumma ajirna minha. Allah jauhkanlah kami daripadanya. Tak ada masalah. Sani ada soalan. Kalau sekiranya seseorang itu sudah lama meninggalkan solat bertahun-tahun lamanya, kemudian mula-mula sedar dan bertaubat, perlukah beliau solat semua waktu yang terlepas atau selainnya? Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Soalan ini adalah soalan yang baik. Soalan dari Akhsani. Kerana perkara ini mungkin banyak berlaku pada kita. Setelah kita sedar, setelah kita tahu banyaknya dosa yang telah kita lakukan, meninggalkan solat dan tidak melakukan solat berwaktunya dan sebagainya, maka kita tahu kesilapan kita kesilapan yang besar. Bagaimana keadaan kita? Dalam masalah ini, kita lihat, kalau seorang itu sudah lama meninggalkan solat, bertahun-tahun lama, kemudian beliau mula sedar dan bertaubat, perlukah beliau solat semua waktu yang terlepas atau selainnya? Berkenaan dengan orang yang telah lepas yang telah meninggalkan solat waktu bertahun-tahun lamanya, pertama sekali yang perlu dilakukan adalah dia bertaubat dengan sepenuh-penuh taubat nasuha. Yang dinamakan taubat nasuha, taubat yang betul-betul kita lakukan. Taubat nasuha ni ada 3 syarat. Pertama, jangan kita lakukan dosa itu lagi. Kedua, jangan kita lakukan dosa itu lagi. Kedua, dan kita haruslah meninggalkan dalam pelaksanaan dosa tersebut. Kalau dia tinggalkan solat, maka jangan tinggalkan solat lagi. Kedua, dia menyesali perbuatannya. Banyak dosa yang telah dia teringat bahawa solat bertahun-tahun dia tidak lakukan solat, maka perlulah dia apa? Merasa sedih terhadap meninggalkan solat itu. Dan berazam tidak mahu kembali lagi. Jadi perbuatan kita, 3 syarat yang perlu dilaksanakan oleh orang yang bertaubat. Pertama, jangan dia lakukan dosa itu lagi. Kedua, dia menyesali perbuatannya. Misalnya, contoh yang saya berikan, kalau dia peminum arak, maka dia tinggalkan dosa tersebut. Jangan dia minum arak lagi. Dan dia menyesali perbuatan minum arak tersebut. Dan dia berazam tidak mahu kembali lagi. Jadi 3 perkara ini yang dia perlu lakukan. Tinggalkan dosa tu, berazam tidak mahu kembali lagi, dan menyesali dosa tersebut. Kalau 3 ini dilakukan, maka dia telah melaksanakan taubat nasuha. Jadi orang yang telah meninggalkan solat dengan sengaja, dia menyesali dahulu perbuatan yang telah dia tinggalkan. Yang meninggalkan solat. Dia menyesali dengan penyesalan yang seberapa boleh dia menyesali. Dan dia berazam tidak mahu kembali lagi dalam meninggalkan solat misalnya. Sebentar, ada soalan daripada akhwat, nanti saya akan jawab. Jadi kalau dah dosa itu dah dia bertaubat daripadanya, taubatnya adalah taubat nasuha. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, dia kembalikan hak manusia itu yang dia dah ambil. Kalau dia curi, kembalikan. Kalau dia mengumpat, dia minta halal dosa dia sebagainya. Jadi dengan itu, dia telah melakukan perkara yang sepatutnya. Jadi itu yang paling kita
harus mengetahui. Kemudian kita lihat, setelah kita bertaubat daripadanya, adakah cukup? Sebenarnya kita lihat, yang paling penting adalah kita bertaubat daripadanya dan kita tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan pendapat yang lebih rajih adalah dia tidak melaksanakan hutangnya balik. Dia bayar balik hutang dia. 2 tahun tak solat. 2 tahun dia taruh dalam, setiap lepas solat zuhur, dia solat zuhur lagi. Sampai 2 tahun misalnya. Ini adalah satu pendapat yang diberikan oleh sebagian ulama. Tapi pendapat yang betul adalah dia tidak lakukan. Dia bertaubat, cukup dengan dia bertaubat, dengan taubat yang nasuhah, cukup untuk dia melakukan itu saja. Dia tidak mau kembali lakukan peninggalan solat lagi. Jadi dengan itu, dia telah melaksanakan taubat yang dituntut oleh Allah. Jadi dengan ini, untuk orang yang telah melakukan dosa meninggalkan solat, bertaubatlah kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuhah, dan jangan sekali-kali dia ulangkan lagi perbuatan meninggalkan solat. Dan semoga, dan mintalah, mengharaplah kepada Allah supaya menerima taubatnya itu. Dan pengharapan kita kepada Allah supaya menerima taubat ini harus sentiasa ada. Kerana dengan kita meminta Allah SWT menerima taubat kita, dan kita letakkan harapan kita pada Allah SWT untuk menerima taubat kita, terus kita minta dalam keadaan tersebut. Jadi itu saja mencukupi insya-Allah. Setelah kita bertaubat daripada meninggalkan solat, maka perlulah kita jangan meninggalkan solat dan jaga solat itu seberapa boleh kita lakukan. Akhi Jamadi, Assalamualaikum Ustaz, apa maksud dengan hadis ini? Berapa banyak orang melakukan solat namun tiada kebaikan kepadanya? Berkaitan dengan hadis ini, Nabi SAW ada menerangkan bahawa orang yang solat, pahala yang mereka dapat 10, 1/8, 1/5, 1/2 pun dia akan dapat kadang-kala dia tidak dapat, melainkan solat dia itu dikembalikan kepada dia. Menunjukkan dia solat tidak memperolehi apa-apa kebaikan. Jadi solat itu untuk kita dapatkan kebaikan, kita harus pastikan solat itu solat yang khusyuk dan khudu'. Solat yang dilakukan dengan khusyuk dan khudu'. Ini kita akan belajar insya-Allah. Dengan dalam hadis, dalam kita belajar buku ini, mudah-mudahan kita akan mempelajari juga perkara-perkara yang boleh membuat kita punya solat lebih khusyuk dan lebih khudu' insya-Allah. Akhi Mazli ada bertanya, Afwan Ustaz, muka surat 14 nombor 7. Hadis Ibnu Umar, rukun Islam tidak berurutan seperti yang kita ketahui. Minta penjelasan. Okey, berkenaan dengan hadis tersebut, rukun Islam kita lihat datang dalam pelbagai dasar. Dalam riwayat ada mengikut pada yang telah kita hafalkan, dan ada tidak pula ikut urutan. Jadi kita kata yang penting rukun Islam itu adalah apa yang sebagaimana orang Islam mesti mempamerkan dalam diri mereka. Sama ada mengikut urutan ataupun tidak, tak ada masalah. Kerana dalam riwayat yang lain, dia punya urutan tidak sama dengan urutan buniyal Islamu ala khamsin sebagainya. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kerana yang penting adalah kita memahami bahawa semua perkara itu perlu kita wujudkan, mempamerkan dalam diri kita. Nah, itu soalan Akhi Mazli. Soalan Miss Teh Peng. Assalamualaikum Ustaz. Is there such thing as setelah ibu bapa kita dah meninggal, kita boleh membayar solat yang tak dibuat oleh kedua bapa kita? Allah musta'an. Saya tanya kerana ada hamba Allah approach saya dan tanya saya soalan ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkenaan pertanyaan Miss Teh Peng tadi, is there such a thing as setelah ibu bapa kita meninggal, kita boleh membayar solat yang tak dibuat oleh kedua ibu bapa kita? Sebenarnya tidak. Kerana apa? Dalam berkenaan dengan setelah seorang itu meninggal, Nabi SAW telah memberikan tunjuk ajar. Idza mata ibnu Adam inqata'a alaihi amaluhu min thalas illa min thalas. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, wa amalun salih, wal waladu salih yad'u lah.
Yang bermaksud, sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, akan terputus daripadanya amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah yang jariah, sedekah yang berterusan, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang terakhir, anak yang mendoakan. Kalau doa ini dilakukan kepada bapa, ibu bapanya yang Muslim, tak ada masalah. Tapi kalau dilakukan kepada yang bukan Muslim, tak boleh. Kerana dasarnya kita sebagai seorang Islam tidak mendoakan kepada orang-orang yang bukan Islam. Kerana keyakinan kita adalah bahawa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada orang-orang yang bukan Islam, tidak akan tercapai. Jadi dengan itu, amalan-amalan apakah yang boleh kita lakukan untuk mereka? Setahu saya, tidak ada yang boleh kita kejarkan kerana dia telah meninggal dunia. Kerana setelah meninggal dunia, amalannya telah terputus, maka tidak bolehlah kita harapkan daripada diri kita manfaat untuk mereka semua. Jadi untuk kita, kalau mereka ni adalah orang-orang Islam, mungkin orang yang tinggalkan solat, lakukan sekejap lakukan, kalau rajin lakukan, sekejap, kalau tidak tinggalkan, maka kita mengharap, kita doakanlah kepada mereka. Dan kalau yang boleh kita lakukan, kita sedekahkan untuk mereka, tak ada masalah. Kita mungkin ada duit lebih, kita sedekahkan di atas nama mereka, itu adalah tidak masalah. Tapi kita tahu bahawa semua ini balik kepada penerimaannya daripada Allah. Kerana kalau Allah SWT tidak menerimanya, kerana mereka tidak melakukan pada waktunya. Kenapa saya katakan pentingnya solat ini dilakukan pada waktunya? Dan soalan saya juga balik pada yang bertanya tentang solat yang telah ditinggalkan dengan sengaja. Pelaksanaan solat yang telah sengaja ditinggalkan, kita nak ulangkan balik solat terlepas kita qadakkan balik. Daripada dalil menunjukkan bahawa solat yang kita lakukan untuk qadak itu tidak diterima. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan dalam urusan kami, maka dia tertolak. Dan bukanlah daripada ajaran Nabi SAW, Nabi ajarkan untuk solat qadakkan ni. Sengaja solat ini tak dapat dilakukan hari ini, besok je lah qadak, kita qadakkan. Tidak, kerana Nabi SAW tidak pernah mengajar kepada kita untuk dilakukan solat pada waktu yang lain. Dan dalil ini digunakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahawa solat yang dilakukan, qadak yang dilakukan bagi solat-solat yang terlepas tidak akan diterima, kerana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan amalan-amalan yang bukan di dalam urusan kami, maka dia tertolak. Maka melakukan solat dengan cara qada itu bukanlah daripada ajaran Nabi, maka dia tidak akan diterima. Itu pendapat yang lebih rajih, lebih kuat daripada apa yang saya tahu, insya-Allah. Naam. Kemudian kita lanjutkan pada soalan Akhi Jafni. Masa tak izin Saya rasa cuba saya akhirkan ke Akhi Jafni. Dia tanya, "Ustaz, kalau suatu perkara yang ada khilaf, lebih baik untuk kita laksanakan atau tidak?" Kita harus tengok khilaf tersebut. Adakah khilaf tersebut ada ciri-ciri untuk kita terima? Kalau khilaf saja semata-mata khilaf, tapi dari sudut kekuatan khilaf tersebut tak ada, maka tak bolehlah kita terima. Berkenaan dengan solat yang diqadakkan, sebagian ulama mengatakan boleh. Mereka berdalilkan dalil Nabi SAW sabdakan berkenaan orang yang telah tertinggal solat, meninggalkan solat kerana terlupa atau tertidur. Berkenaan terlupa tertidur, itu masalah lain. Itu memang boleh. Kalau orang nak qadakkan solatnya, dia terlupa nak solat, tak ada masalah. Dia tertidur untuk solat, tak ada masalah untuk dia qadakkan.
Tapi di sini orang yang sengaja tinggalkan solatnya, lalu nak qadakkan, maka kita kata tak boleh. Itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Okey, pendapat yang terakhir, akhi Wafi Adam. Seorang tidak solat berapa tahun, adakah dia harus solat qada untuk solat yang ditinggal ataupun qada untuk solat yang tidak disengajakan ditinggalkan saja? Dia qada untuk solat yang dia tidak sengaja tinggalkan. Dia terlupa misalnya. Ada yang dia terlupa, alamak, aku terlupa hari tu aku tak solat. Pasal apa dia terlupa tak kisah. Asal terlupa, boleh qada. Tapi sengaja dia lupa, 2 tahun lepas aku tak solat, masa tu masa havoc, zaman havoc. Maka tak boleh. Zaman tersebut dah kira dah hilang. Kemudian kita pergi pada soalan lain, akhi Herman Hamzah. Bolehkah mengqada solat rawatib? Naam, boleh. Berdalilkan kerana Nabi SAW mengqada solat tersebut. Sebab Nabi qadakkan solat tersebut, maka dengan itu menunjukkan solat rawatib boleh diqadakkan. Misal Nabi qadakkannya selepas solat asar, tak ada masalah, kita relax. Untuk solat rawatib tak ada masalah untuk kita qadakkan. Wallahu taala alam. Jadi itu saja yang kita dapat kita bincangkan pada hari ini. Saya harap ikhwah yang lain mengetahui di mana kita berhenti. Nanti minggu depan InsyaAllah kita sambung balik. Dan pertanyaan-pertanyaan ini amat baik untuk kita dapat memahamkan akan persoalannya dan kita berbincang sama. Dan dengan perbincangan ini insyaAllah mudah-mudahan kita akan menjadikan perkara yang terpenting bagi kita sekarang ini, yang kita pentingkan adalah solat. Solat 5 waktu sehari semalam. Jadi kita letakkan, junjungkan di atas kepala kita, walau bagaimanapun terjadi, akan kita lakukan solat pada waktunya. Terlebih lagi, solat itu pada waktu-waktu yang sangat-sangat penting. Seperti solat asar. Ada orang yang bertanya pada saya tentang solat asar minggu lepas. Maka saya berikan peringatan pada diri saya dan pada ikhwah semua. Solat asar adalah solat yang paling penting. Solat wusta yang Nabi SAW suruh kita memelihara. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu semua akan solat wusta. Akan solat semuanya. Dan solat wusta. Ulama mengatakan solat wusta itu adalah solat asar. Maka penting kita pada waktu solat asar ni, kita berjaga dengan baik-baik. Kerana orang yang meninggalkan solat wusta ini, Nabi SAW memperumpamakan dia seolah-olah kehilangan ahli keluarganya dan harta benda dia. Jadi kalau orang kehilangan itu menunjukkan betapa besarnya kehilangan. Jadi kita pentingkan solat 5 waktu kita, terlebih lagi kalau dia adalah solat asar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.